Dan rukun negara Malaysia adalah rukun negara dunia, tapi berbeza dengan Malaysia. Dia buat kepercayaan kepada Tuhan. Dunia pakai kepercayaan kepada Allah dan Rasul dan mengikut kepercayaan agama masing-masing. Siapa ada keluarga di Singapura boleh cek dengan Singapura. Tak boleh berikan. Bahkan bahasa Melayu orang Singapura lebih baik pada bahasa Melayu orang Malaysia. Cina Singapura pasir berbahasa Melayu, pasir berbahasa Inggeris. Cina Malaysia bahasa Inggeris pun tak pasir, bahasa Melayu ke longkang. Kita pun tak faham apa dia. Jadi yang saya nak beritahu di sini, pertama sekali saya ucap terima kasih banyak-banyak Anda sudi bercantum dengan saya sebagai satu keluarga. Sebagai satu keluarga. Saya cakap dulu minta puan. Berdiri di nampak kita semua orang. Jadi saya ucap terima kasih kerana bercantum sebagai satu keluarga dan nak mengembalikan balik maruah orang Melayu, maruah bangsa Melayu, maruah negara kita. Sebab negara kita ni sebenarnya adalah negara terunggul di dunia. Faham maksud terunggul? Negara pertama di dunia. Kalau dalam bahasa Hindu Sanskrit dia panggil Savarna Bumi. Ya, siapa pernah dengar Semenanjung Malaysia ni adalah Savarna Bumi, Semenanjung Emas. Dan juga dikenali sebagai jantung dunia. Sekiranya jantung tu sakit, seluruh badan pun sakit. Betul? Jadi sekarang jantung bukan dah sakit. Kalau AJN dah tak boleh pakai. Nak operate pun tak boleh. Pasal jantung dia dah berlubang teruk. Nak kena ganti dengan jantung kambing. Kok boleh masuk. Jadi sekarang Malaysia dah tenat. Tenat. Kenapa tenat? Kerana cuba menolak ketentuan Allah. Nak lawan ketentuan Allah ni boleh ke? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, cuba lawan jadi macam ni lah. Bila yang hak dinafikan hak, makanya hukum Allah sampai. Sekarang ni semua bangsa mengeluh akan kesusahan. Betul? Betul. Orang Melayu ingat Cina pegang ekonomi. Sebenarnya bukan. Yang pegang ekonomi negara Malaysia adalah pak-pak menteri yang kita pilih, yang mana tangan berinai tu hari. Cina juga adalah hamba kepada mereka dan kita juga adalah hamba. Kekayaan di Kaut diberi kepada Cina untuk menjalankan bisnes. Itu sebab Cina duduk di bandar-bandar. Supaya mentaliti orang Melayu disetkan Cina orang kaya dan menguasai ekonomi. Hakikat sebenarnya tidak sama sekali. Bahkan orang Cina lebih teruk daripada kita jadi khadam. Dia kena generate kekayaan untuk menteri-menteri. Dia orang pegang betul-betul 5% je. 95 lagi kepunyaan pak menteri. Dan kenapa 2013 ke atas ekonomi teruk, betul? Selepas PRU ke-13. Sebab utamanya saya dah tak bagi pakai aset saya lagi. Sebab utama saya dah tak bagi pakai lagi. Owner dah cerdik, dah keluar sarang. Sebelum ni saya bagi dia pakai. Untuk pengetahuan semua, kerana kita punya tajuk hari ni tentang sejarah diri saya. Arwah bapa saya adalah dari Kesultanan Johor Riau. Beliau memerintah negeri Johor kurun ke-17. Kemudian beliau meninggalkan negeri Johor, diserahkan kepada Daing Merewah. Beliau berhijrah ke Melaka. Memerintah Melaka lebih kurang dalam 10 tahun, tinggalkan kepada Daing Perani. 1735 dia dah berhijrah ke Melaka. 1750 dah terlibat dengan peperangan Naning. Bukanya kerajaan Melayu terawal di Negeri Sembilan di Kuala Linggi. Jadi orang Negeri Sembilan tak boleh mendaka. Itu sebab digelar Negeri Sembilan Darul Khusus.
kena khusus duduk belakang saya. Kalau mendaka saya hantar balik ke Minangkabau. Sebab orang-orang Minang dijemput oleh Sultan Antah Berantah atau Sultan Syekh Ismail Muhammad Shah daripada Pagar Ruyung, daripada Medan untuk duduk ke Negeri Sembilan. Yang ada orang asal Negeri Sembilan, orang asli. Dipanggil Tuan Tabal. Jadi sejarah Negeri Sembilan ni sebenarnya kuasa lebih kepada orang asli Negeri Sembilan. Bukan undang luar Pak dah undang dia luar pula. Tak boleh, dia kena penuh. 4 undang ni dia tak ada kuasa sebenarnya untuk melantik yang di-Pertuan. Kuasa penuh kepada orang asli berketurunan daripada Tuan Tabal. Yang dapat gelaran Tuan Tabal ni, Tok Batin tu kerana menabalkan bapa saya jadi Sultan Negeri Sembilan pada masa tersebut. Memakai gelaran Sultan Antah Berantah. Sehingga terlibat dalam peperangan Tabuh Naning, beliau lari ke Pahang. Lepas lari ke Pahang, berhijrah balik ke negeri Selangor. Pergi ke Kuala Selangor, Banting, Kuala Selangor. Ni yang ramai keluarga daripada Banting menyambut ni. Garang-garang semua ni. Pasal Teluk Panglima Garang. Selepas beliau berhijrah ke Kuala Selangor, beliau balik ke Pahang. Memerintah Pahang sekejap, kemudian tinggalkan kepada Bendahara Abu Bakar. Bukan Sultan Abu Bakar. Datuk Bendahara Diraja Abu Bakar. Orang Pahang mesti tahu cerita ni. Kemudian beliau berhijrah ke negeri Terengganu. Kemudian dia hadirkan puteri dari Aceh, kerabat beliau juga dikahwinkan dengan beliau, Sultanah Maimunah. Sultanah Maimunah berkahwin dengan ayah saya dan tak mendapat zuriat. Beliau tinggalkan negeri Terengganu, isteri dia tak nak ikut, tinggalkan negeri Terengganu di bawah jagaan Datuk Bendahara Paduka Raja Negeri Terengganu, iaitu Mizan. Ini Zainal Abidin. Bukan Sultan Zainal Abidin. Zainal Abidin saja. Datuk Bendahara Paduka Raja Zainal Abidin. Kemudian beliau berhijrah ke Kelantan. Pada masa tersebut Ahmad Petra memerintah negeri Kelantan. Pun tak boleh jadi raja, kerana beliau hanya berketurunan daripada Temenggung, Melaka. Cuma beliau ada darah raja sebelah ibu daripada keturunan Raja Jambu, Naratiwat. Jadi setiap negeri-negeri ini saya boleh bongkar dengan sejarah dia. Sebab ini semua boleh dikatakan pangkat anak saudara bapa saya saja. Pada zaman tu pangkat anak saudara, pada zaman ni yang ada tu pangkat anak saudara saya lah. Yang sah masih lagi boleh mentah hanya Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah tapi dia pun tak boleh pakai gelar sultan pasal dia keturunan daripada bendahara. Sebab dia dapat kebenaran daripada bapa saya. Yang masih hidup yang dapat kebenaran bapa saya hanya Sultan Ahmad Shah. Tu pun dah pakai oksigen bantuan. Tak boleh cakap apa-apa dah. Jadi selebihnya memerintah secara haram. Sultan Salahuddin Selangor berketurunan daripada anak gundik Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman dia tak, daripada isteri yang sah tak ada anak. Dan memang tak boleh memerintah pun negeri Selangor. Dan kalau ikut perjanjian 1980, siapa yang ada belajar sejarah ataupun mengikuti perkembangan daripada tahun 80-an, persidangan Geneva ada dalam sejarah. Persidangan Geneva berlaku di negeri Perak, iaitu di Royal Idris Club negeri Perak. Berlanjutan daripada Penang Free Agreement 1824. Pada perjanjian tersebut, semua sultan-sultan yang ada ni diketuai oleh Sultan Ismail Nasruddin Shah Terengganu telah menandatangani satu perjanjian dengan arwah bapa saya. Sekiranya mereka ni mangkat, anak mereka tidak boleh diganti lagi. Kena serah negeri tersebut kepada bapa saya atau kepada saya sekiranya saya cukup umur. Tetapi sampai sekarang pun belum cukup-cukup umur lagi. Kalau akak dia cakap, dia kata tak cukup umur. Betul lah tu, pasal gelaran saya budak Kuala. Umur 46 nak masuk bab 7 pun budak lagi. Jadi sebarang perjanjian daripada dulu sampai sekarang memang sentiasa dimungkiri. Termasuklah perjanjian Geneva. Persidangan Geneva 1980 ni adalah persidangan dunia dan berlaku di Perak.
Jadi sentiasa dicabuli oleh parti politik. Senang cerita umum UMNO. Sekarang pun UMNO juga merintah. Setuju tak tuan? Dia saling maju je. Cuba saya tukar baju dengan abang ni lah. Tetap juga UMNO. Jadi kerja mencabuli perjanjian ni kerja dia orang lah. Menidakkan hak dia, hak kita pun mereka juga. Jadi saya bangun 5 tahun seorang diri kawan. Habis hampir 5 juta. Personal money. Yang tolong hanya kawan-kawan terdekat, kerabat-kerabat terdekat sahaja. Allah Ta'ala tak izinkan. Saya claim Hong Kong. Sepatutnya boleh dapat visa Master Debit Black Card. Hong Kong mengesahkan saya owner HSBC. Tak kacau Malaysia ni. Saya pergi kacau China dulu. Hong Kong saya kacau. Kemudian saya kacau Kemboja. Kemudian saya kacau Thailand. Ketiga-tiga ni disekat oleh orang besar-besar UMNO. You orang tak salah lah, saya tak tahu. Mereka claim tak apa, saya tak boleh. Macam mana? Ada yang tak? Diorang boleh curi, saya sendiri nak ambil hak saya tak boleh. Sedangkan saya ambil ni untuk diagihkan kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya Islam dan Melayu. Tanpa mengira datang daripada negeri mana, tanpa mengira bangsa apa. Janji dia Islam dan Melayu. Saya dah siapkan semua blueprint ni tahun 2009 lagi. Blueprint ni saya siapkan, setiap ketua keluarga layak dapat 180,000 setahun. Satu hari RM500. Bila puak-puak politik ni buat baik dengan saya, dia orang tanya apa perancangan saya sekiranya saya mentah negara, dia orang tahu yang saya memang dalam proses untuk ambil alih. Saya ceritakan, maka timbullah perkataan BRIM. BRIM tu tiru saya punya sistem bulat-bulat. Dia buat BRIM. Saya nak bagi sehari 500 setiap ketua keluarga. Pasal kita ni kaya. Dia bagi setahun 500. Pun curi duit saya juga. Ambil daripada Heritage Foundation dekat Sepanyol. Di bawah tanda tangan Port John II. Dengan syarat duit ni bukan untuk politik, tapi untuk UN. Under UN ni United Nation. Dia claim satu kepala 10,000. Dia bagi 500. 9,500 lagi mana pergi? Jadi nak ke lagi macam ni terjadi? Jadi faham sejarah arwah bapa saya. Dia mangkat tahun 2000 di negeri Perak. 1847 perjanjian Inggeris Pangkor dia tak nak pergi, kena cross dengan Raja Abdullah. Sebab Raja Abdullah masa tu dia menantu kepada Sultan Idris. Dia duduk di Bota Parit. Arwah bapa saya duduk di Kuala Kangsar. Jadi dia lebih dekat nak pergi ke Pangkor. Dia cross, menyebabkan British melantik beliau sebagai pemerintah Perak dengan gelaran Sir sahaja. Bukan tuan bukan sultan Sir. Bank international dengan lokal berurusan dengan kita. Termasuk juga syarikat milik saya yang diuruskan oleh Tok Yang saya, Queen Victoria. Ni saya cakap Yahudi tadi ni. Dia mesti kena ada darah Yahudi. Jangan terkejut kalau saya cakap Queen Victoria tu Tok Yang saya. Sejarah Malaysia saja menentu. Queen Victoria ni dia berkahwin dengan Iskandar Muda Mahkota Alam pada 1603. Iaitu pada masa tersebut berlaku wabak kusta di benua Eropah. Dikenali sebagai Dark Knight. Ada filem pun Dark Knight. Cari nanti filem Dark Knight. Kalau tengok filem tu pun tak faham juga, rebus filem tu minum air dia. Pada masa tersebut, kurun ke-16, Allah Ta'ala lumpuhkan benua Eropah. Daripada England sampai ke Rusia, termasuklah Portugal, termasuklah Spain, bankrupt kerana wabak kusta. Ekonomi diorang lumpuh.
dan mereka meminjam emas dengan kerajaan Aceh. Menyebabkan Aceh menakluk satu dunia. Sebelah Asia Tenggara dia takluk dengan kekuatan tentera, sebelah barat dia takluk dengan duit, dengan emas. Dia pun tak ada emas, dia minta dengan Allah. Solat 7 kali 2 salam, 14 rakaat, Yasin Najat, Allah Ta'ala turunkan emas daripada langit, 100% gold, tak ada campur apa-apa, berjumlah 570 juta metrik tan. Dan kapal yang datang nak ambil emas tu berjumlah 150,000 biji kapal daripada benua Eropah. Iskandar muda mau kata alam ni, suruh balik lah. Kau balik lah, tenggelam kapal kau ni, dia kata. Orang Negeri Sembilan faham lah maksud ni. Kalau tak boleh jadi orang Negeri Sembilan. Dia tak bagi ambil emas ni, dia kata nanti kapal kamu tenggelam. Sediakan satu tempat, nanti dia kata kamu sampai, emas ni pun sampai. Dia macam ni. Pergilah kau, dia kata, ke sana. Ke tempat orang putih sana, sampai masuk kembali lah ke sini. Berkalih lah Rotterdam ke sana. Sampai masuk, berkalih lah balik kemari. Itulah perkataan Barclays. Pemilik Barclays adalah Kesultanan Melayu, Aceh, Minangkabau, Johor Riau, Lingga, Perak. Jadi milik siapa tuan-tuan Barclays Bank ni? Orang Melayu ke milik orang Inggeris? Melayu. Jadi bangga ke tak bangga jadi orang Melayu ni? Tapi bukan raja-raja Kena faham elok Ini bukan aset raja-raja Melayu. Sebab yang ada ni bukan raja, dia sir. Satu je, sir je. Tu kena belajar orang Kelantan lah. Sir je. Satu lah tu. Satu je raja, tak ada banyak. Kalau raja-raja dah jadi banyak. Kalau satu kapal, banyak nahoda, jadi apa tuan? Jadilah macam negara Malaysia sekarang ni. Sebab masing-masing nak bawa kapal tu, ni nak bawa sini, ni bawa sini, ni bawa sana. Lama-lama kapal pun pecah. Dia satu je kapten dia, tak boleh banyak-banyak. Jadi disebabkan rakus, tamak, makanya saya ditutup. Jadi dapat tak? Dia punya orang cakap, kenapa saya ni ditutup? Dah dapat jawapan Sebab saya boleh menggugat pemerintahan parti politik. Dia mewar-warkan tentang perlembagaan. Betul Dia memberitahu rakyat tak boleh langgar perlembagaan negara. So, pemimpin parti politik ni rakyat ke raja? Rakyat. Raja-raja yang ada ni pun rakyat ke raja? Rakyat. Jadi sekarang ni siapa yang langgar perlembagaan negara ni? Rakyat. Rakyat yang korang pilih jadi korang punya wakil, betul? Betul. Dia menakut-nakutkan you orang semua, jangan lawan dia, dia tunjuk perlembagaan negara, tapi dia hari-hari langgar. Sebab tidak pernah diterangkan di mana-mana surat khabar, di mana-mana majlis ilmu, di mana-mana dalam forum TV tentang keluhuran perlembagaan. Perasan tak? Jadi ini dipanggil 5 prinsip rukun negara ataupun 5 rule highest lawful by the Malaysian country. Itu cakap Jawa dah tu. Jadi kalau 4 pakai, 1 tak pakai, macam mana jadi? Boleh ke? Ambil tangan masing-masing, tutup 4. Tinggalkan jari tengah. Tak pakai yang tengah ni, tak pakai. Boleh ke? Jadi bila owner datang, owner tolong lipat, dapat penumbuk sekarang. Jadi kalau tuan-tuan tak bercantum dengan saya pun, kerja saya jalan. Tapi kalau bercantum lagi cepat. Tak adil lah saya berjuang seorang diri, pertaruhkan nyawa saya untuk orang Melayu lebih kurang, katalah kalau betul 32 juta, orang Melayu lebih kurang hampir 18 juta. Yang lain tu lain-lain bangsa. Tak sampai pun 30 sebenarnya. Kalau saya hantar semua balik, termasuk orang isi merah balik dulu, sekali ngakak ni,
Kita nak betul-betul genuine yang ada sertifikat beranak di tanah Melayu ni tak sampai pun 15 juta. Siapa ingat 2 tahun sudah pekerja asing tak berani nak keluar bandar. KL macam dilanggar Garuda kan. Jadi macam mana nak kata rakyat Malaysia berjumlah 32 juta atau 30 juta? Kenapa nak menipu statistik ni? Sebab senang dia nak bawa daripada luar masuk secara haram. Tu sahaja jawapan dia. Penduduk di Malaysia ni betul-betul genuine lah. Minta maaf kat jangan terasa Ini kita ambil betul-betul genuine. IC biru yang dia punya surat beranak ada, tak mencecah pun 18 juta. Tak sampai 18 juta orang pun, termasuk Sabah dan Sarawak Jadi mana datang sampai 30 juta ni. Dan PRU kali ke-14 adalah tidak sah sama sekali. Peratusan mengundi tak sampai 20%. Ada tunjuk live kat TV ke? Tak ada. Pukul 5 selesai, pukul 6 habis kira. Sebab surat keliling sebenarnya saya dah bawa keluar. PRU 14 tidak boleh diadakan. Sebab saya cerita macam tadi lah awal-awal, 2013 saya dah caveat Malaysia ni. Kalau you orang hutang bank caveat boleh duduk dalam rumah? Harta semua kena sita tak? Sama lah. Saya dah sita sekali dengan rakyat dia. Sekali dengan you orang saya dah sita. Tapi nasib baik kat saya, orang Melayu. Walaupun darah Melayu tak banyak, saya amat berbangga IC saya Melayu. Tapi saya ada banyak nama. Kalau tak nak, Cina nak saya. Cina pun dia tak nak Cina Malaysia. Cina sana pun tak nak Cina sini. Sebab masyarakat Malaysia, minta maaf, masyarakat Malaysia di mata antarabangsa dah dikira paling tidak bertamadun dalam dunia. Tanpa pengetahuan you orang semua. Masyarakat dunia mengiktiraf orang Malaysia umum saya tak cakap bangsa Melayu, umum Malaysia. Dunia dah keluarkan satu resolusi daripada ICJ adalah paling tidak bertamadun. Aset raja you pakai, raja you campak kat parit raja. Ada ke tuan? Jadi bila saya bangun saya tak bagi pakai. Sebab kenapa saya tak bagi pakai? Kalau bawa faedah kepada rakyat, saya tak marah. Ini lebih kepada poket sendiri. Jadi sekarang ni kita teruk dulu sama-sama, kemudian kita ambil balik hak kita. Saya tak cakap hak saya seorang Sebelum ni 5 tahun saya berjuang seorang diri ni.